وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kita sama-sama dapat dihimpunkan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lain dan tidak bukan adalah semata-mata untuk mencari sebahagian daripada ilmu-ilmu yang diberikan oleh Allah, sebahagian daripada ilmu-ilmu yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung kembali serba sedikit perkara-perkara yang berkaitan dan bersangkutan dengan apa yang dikatakan ataupun disebut sebagai alam jin. Dan sebagai muqaddimah pada malam ini, memang di mana-mana tempat pun pasti tidak dapat dielakkan, selain daripada jemaah-jemaah yang hadir, yang kita nampak dengan mata kasar, berkemungkinan juga dalam jemaah kita ni ada makhluk-makhluk lain, makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk gaib yang berkemungkinan menyertai bersama kita. Jadi tak payah bimbang, tak payah takutlah, sebab depa je nampak kita, kita tak nampak dia. Tu saja. Jadi buat-buat tak tahu. Sebab kadang-kadang depa ni ada yang berniat jahat, depa ni ada yang berhati busuk. Kadang-kadang mereka ikut kita balik sampai ke rumah. Kalau ada majlis-majlis seumpama ini, iaitu seperti majlis-majlis yang membongkarkan rahsia-rahsia mereka. Kalau hari itu saya dah bukan upah, saya panggil 2 orang anak murid saya, suruh vacuum habis dalam rumah saya. Memang tak larat lah saya pun. Jadi mereka datang bersih, mereka datang vacuum, buang jauh-jauh, penjara Guantanamo Bay ke mana pun ikut dia lah kan. Baik, jadi pada malam ini insya-Allah kita akan berdepan sekali lagi dengan isu jin. Dan perumpamaan yang saya sebutkan, bahawa mereka ini adalah makhluk-makhluk sama seperti kita, iaitu yang dijadikan dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma baki dan bezanya ialah kita ni Allah jadikan daripada unsur tanah, unsur rohani. Tanah itulah jasad kita dan rohani itulah roh kita. Tetapi Allah menciptakan spesies jin ini, mereka tidak ada kulit luar, mereka tidak ada jasad, tetapi mereka terus roh sahaja. Sebab itulah dalam mana-mana ataupun banyak-banyak kes, hanya jin yang boleh dan mampu merasuk manusia. Sebab dia boleh tumpang kulit kita, dia boleh tumpang jasad kita. Seberapa banyak pun kita nak marah dekat jin, berapa banyak pun kita dendam dekat jin, kita tak boleh nak kata asyik hang saja rasuk aku, malam ni aku nak rasuk hang. Boleh? Tak boleh. Hanya kita mampu bertawakal dan meminta perlindungan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, protect diri kita, defend diri kita, pertahan diri kita dengan ayat-ayat ruqyah yang bersumberkan daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga daripada hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Al-Jin sendiri, boleh rujuk surah Jin ayat yang ke-6, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa annahu kana rijalun minal ins ya'uzuna birijalin minal jin
fazaduhum rahaqa. Sadaqallahul azim. Wa annahu kana rijalun minal ins, dan bahawasanya sesungguhnya amat malang sekali, iaitu bagi sesetengah manusia. Tetapi lafaz di sini Allah guna perkataan rijal. Bila Allah guna perkataan rijal, rijal dalam bahasa Arab bermaksud lelaki. Tetapi bila guna lelaki, kekuatan bahasa Arab dia termasuk keseluruhan. Tak kira lelaki, tak kira perempuan. Jadi maksud ayat ni di sini amat malang sekalilah bagi ada sesetengah manusia di kalangan lelaki, dan berkemungkinan ada juga sesetengah manusia di kalangan wanita, ya'uzuna birajalin minal jin. Mereka ni minta tolong, mereka ni minta bantuan dengan ketua-ketua, dengan raja-raja, dengan pemerintah-pemerintah, dengan penguasa-penguasa daripada kalangan jin. Jadi jangan sesekali kita melakukan hal yang sama. Bila kita ada masalah yang diuji oleh Allah, bila kita ada bala yang diuji oleh Allah, bila kita ada ujian yang diuji oleh Allah, dan kita rasa dah sempit dada, kita rasa tak ada tempat untuk mengadu, kita rasa tak ada tempat untuk kita meluahkan segala problem dan masalah, jangan sesekali cari jalan penyelesaian minta tolong dengan jin. Kita dah ada Allah pencipta kita, kita dah ada Allah sebagai Tuhan kita yang memelihara dan menguasai kita. Mintalah bantuan, mintalah tolong, doa dan rayu pada Allah. Sebab yang menciptakan masalah kepada kita Allah, dan yang boleh meleraikan dan melarikan balik masalah ini pun Allah. Jin yang kita minta tolong nak selesai masalah kita, dia sendiri pun banyak masalah dalam hidup dia. Dia sendiri pun banyak problem, tiba-tiba kita pandai-pandai nak minta tolong, kita pandai-pandai nak cari jalan penyelesaian dengan dia. Jadi bila ada sesetengah manusia, baik lelaki atau perempuan, yang guna jalan kesesatan ini, fazaduhum rahaqa. Apa yang akan jadi? Jin ini dia akan bertambah sombong. Jin ini akan bertambah jahat. Bukannya mendatangkan kebaikan, bukannya mendatangkan kebahagiaan untuk kita. Jadi ini pesan Allah dalam ayat yang ke-6, jangan sesekali minta bantuan daripada sesama makhluk. Jin tu makhluk Allah. Dia pun minta dengan Allah. Kalau dia ada masalah, takkan kita manusia nak minta tolong dengan jin. Tetapi inilah peperangai setengah manusia yang bila diri mereka, jiwa mereka, nafsu mereka sudah dikuasai oleh jin, sudah dikuasai oleh iblis, sudah dikuasai oleh syaitan, mereka akan menggunakan jalan ini, iaitu jalan pintas untuk menyelesaikan sebarang problem dan masalah dalam hidup. Sekarang insya-Allah malam ini sedikit sebanyak kita akan memperkenalkan, iaitu jenis-jenis jin. Jin ni sifat dia sama seperti manusia. Kadang-kadang dia ni sombong, kadang-kadang dia ni nakkan nama, dia nakkan darjat, dia nakkan kedudukan, sama dengan perangai manusia. Jadi bila dia nak semua benda-benda yang saya sebutkan tadi, mereka menamakan kumpulan-kumpulan mereka dengan nama tertentu. Mereka namakan grup mereka dengan nama tertentu. Mereka namakan kumpulan mereka dengan nama-nama tertentu. Sebagai contoh, ada sesetengah jin ataupun sesetengah makhluk gaib dan halus ini, ada kumpulan yang sifat dia menunggu di tanah-tanah perkuburan. Baik tanah-tanah perkuburan yang baru, maksud saya baru ni, tanah kubur yang masih diguna pakai. Maksudnya kalau ada orang mati, tanam di situ. Ada orang mati, tanam di situ. Kita guna kubur tu, maksudnya kubur tu diistilahkan kubur baru. Tak kira bangsa mana, tak kira agama mana, ada kelompok jin yang memang duduk situ. Tanah perkuburan Islam pun ada, perkuburan Yahudi pun ada, perkuburan Cina pun ada, perkuburan Buddha pun ada, dia ikut bangsa pun ada, dia ikut agama pun ada. Sementara lagi tanah-tanah perkuburan yang bersifat ditinggalkan,
Dengan kata lain, tanah perkuburan lama. Hak mungkin tak ada ruang, tak ada tempat dah nak tanam manusia. Jadi kita stopkan. Jadi kita pindah ke tanah perkuburan yang baru. Hak baru pun dia ada, hak lama pun lagi dia ada. Jadi contoh P.Ramlee dah tunjuk dalam filem Pendekar Bujang Lapuk. Bila nak pi bertapa, bila nak pi baca wirid dia, nak pi baca mentera, Tang P.Ramlee kena di mana? Di tanah perkuburan. Bila nak start di situ, keluarlah geng dia. Hak tiup terampet tu, geng 606. Dia letaklah nama dia 606, 607, ni geng 14 ke, ikut dia lah. Jadi dia ada geng-geng yang menunggu tempat-tempat seumpama demikian. Untuk apa? Untuk menakut-nakutkan manusia. Sebab dalam hadis, Nabi banyak menyebut tentang keutamaan menziarahi kubur. Menziarahi kubur ni antara keutamaan dalam agama kita. Kenapa perlu ziarah kubur, perlu ziarah mayat, perlu ziarah jenazah? Supaya menginsafkan diri kita. Sebab satu masa kita pun akan duduk tempat yang sama. Bukan kita nak hidup tongkat langit. Bukan kita nak hidup selama-lamanya. Satu masa kita mati. Satu masa Allah akan panggil dan tempat yang sama orang akan letak kita. Liang lahat tanah perkuburan. Jadi antara benda sunat ialah ziarah kubur. Nak suruh insaf. Nak suruh manusia ingat Allah. Tetapi jin, iblis, setan ni, bila kembali pada Allah, inilah jalan manusia nak ingat Allah. Mereka buat awal-awal lagi sekatan dan roblok. Tempat ni bukan jadi tempat insaf diri. Tempat ni kita akan buat jadi tempat menakutkan bagi orang. Hari ni, kalau suruh pi kubur siang hari, mungkin ramai yang berani. Tapi bila pi suruh malam, belum tentu lagi, boleh pun. Kalau suruh bawa M16 dengan pistol pun dia, ngau orang tak apalah pistol M16. Yang ni nak tembak hantu, tak mungkin. Jadi ada pistol pun, belum tentu lagi boleh duduk tunggu kubur. Inilah maksudnya benda ni dah membayangi hidup kita sejak sekian lama. Kumpulan yang kedua ini ialah kumpulan-kumpulan yang dianggap seperti menunggu gua. Kan dalam gunung-gunung, dalam bukit-bukit tertentu adanya lubang-lubang yang kita namakan sebagai gua-gua. Jadi ada kelompok-kelompok jin yang memang mereka suka menginap dan bermastautin dalam gua. Yang ini kita panggil jin gua sebagai contoh. Macam filem P.Ramlee jugalah kita guna waktu anak Haji Bakhil tu, dia kena sihir dekat Haji Labu kan. Jadi dia pi masuk dalam gua minta apa? Batu hikmat dengan pendeta tu kan. Pendeta hak duk dalam gua. Kadang-kadang ada jin yang duk dalam gua. Macam filem satu lagi, filem apa? Nujum Pak Belalang. Bila kawan tu nak sembunyikan harta yang dia rompak daripada istana, P.Ramlee menjamak jadi apa? Jadi penghuni gua tu kan. Jadi dia pun ampunkan kami dah penunggu gua tu. Jadi di situ P.Ramlee nak tunjuk masyarakat kita dah memang sinonim dengan tempat-tempat tersebut. Bila gelap, ada benda-benda yang pelik, ada benda-benda yang berbunyi, terus menganggap tempat tu ada orang duduk. Bukan makhluk seperti kita, tapi penunggu gua daripada kalangan jin, iblis dan syaitan. Kumpulan yang ketiga adalah kumpulan-kumpulan makhluk halus yang menunggu mayat-mayat tertentu. Maksud mayat-mayat tertentu ni bukan mayat yang dah ditanam. Hak tu geng kubur dah ada. Tetapi yang mayat-mayat yang baru meninggal. Mayat-mayat yang baru mati. Sebab itulah kalau ada kematian di kalangan adik-beradik, kematian di kalangan kaum kerabat, kematian di kalangan saudara terdekat, maksudnya kalau meninggal tu tempat-tempat yang kurang sesuai lah. Bukan mati di rumah, kadang-kadang mungkin mati di hutan, mati tengah padan, mati tengah laut. Sebelum kita nak minta pertolongan daripada orang lain, kita nak tinggal mayat tu, kalau boleh tutup mayat tu. Jangan biar dia lagu tu terdedah dan terbuka. Sebab bila kita tinggal untuk tempoh yang lama, mesti ada benda tu akan duduk sekali dengan mayat tersebut. Tak kiralah dia nak duduk di situ saja-saja ke, atau dia nak merasuk dalam mayat tersebut. Yang keseterusnya ialah jenis kumpulan-kumpulan
Yang dia ini menunggu jenis sifat-sifat tempat yang bersumberkan air. Hak ni paling banyak. Maksudnya ada dia duduk di teluk-teluk, ada dia duduk di kolam-kolam, ada dia duduk di tasik-tasik, ada dia duduk di sungai-sungai. Kadang-kadang ada sumber air yang bersifat lebih luas, iaitu seperti laut. Dan ulama-ulama kadang-kadang membahaskan isu jin laut dengan jin darat ni sebenarnya. Mereka mengatakan bahawa jin di laut sebenarnya lebih hebat. Jin di laut lebih ganas. Jin di laut lebih garang dan lebih gangster daripada jin-jin yang di darat. Kita hari ini banyak berdepan dengan jin-jin darat ke jin-jin laut. Jin-jin darat saja, tu pun tak mampu nak lawan dah. Apa lagi nak lawan dengan jin-jin hak bertaraf Raja Laut tu. Itu begitu jugalah kumpulan-kumpulan lain yang ada yang menunggu bersifat gunung ganang hak duduk atas gunung, ada yang menunggu bukit bukau duduk atas bukit, ada juga yang duduk di atas pokok-pokok, ada juga yang menunggu lubang-lubang tertentu, ada juga yang duduk di atas angin, ada juga yang duduk di atas awan. Dengan kata lain, dalam kumpulan yang sama, grup yang sama-sama jin ni pun, mereka nak diri mereka ni ada perbezaan dengan kumpulan yang lain. Macam kita lah, kita hari ni mungkin menamakan kita dengan nama kampung. Aku Bayan Lepah, hang Bayan Baru hang tu. Tapi jin pun dia nak. Dia dikategorikan dari sudut perbezaan tempat-tempat dan spesifik penilaian. Bagaimana mereka itu menguasai sesuatu kawasan ataupun sesuatu wilayah jajahan mereka. Itu dari sudut kumpulan-kumpulan jin. Jadi bila kita dah faham demikian, ini menunjukkan bahawa jumlah jin memang terlampau jauh bezanya dengan jumlah kita manusia. Mereka memang lebih ramai. Sebab itulah seorang ulama kata, kalau ditakdirkan kamu dapat lihat jin ni sama seperti aku dapat lihat jin ni, seumpama aku ambil sebatang jarum dan aku lambungkan jarum ni ke udara. Secara kasar, orang yang tak nampak apa-apa, dia akan nampak jarum tu jatuh ke tanah balik. Tetapi apa yang aku lihat, kamu nak ceritakan ni, ialah betapa ramainya, betapa banyaknya jumlah jin kalau aku lambung jarum ni jatuh atas belakang-belakang mereka. Maksudnya nak bagi jatuh ke tanah tu terlalu susah, terlalu sukar sebab jumlah mereka yang terlampau banyak. Jadi dia perumpamakan kalau lambung benda yang nipis, yang halus macam jarum pun payah nak jatuh atas tanah, boleh kita bayangkan jumlah mereka yang begitu ramai. Jauh berbanding dengan jumlah manusia. Baik, bila kita nak memperincikan secara lebih dalam dan lebih detail sebagai contoh, jin ni ada raja-raja, jin ni ada pemerintah-pemerintah, jin ni ada penguasa-penguasa, dan mereka juga ada kerajaan-kerajaan tertentu. Di darat ada kerajaan-kerajaan tertentu, di laut ada kerajaan-kerajaan tertentu, bawah tanah ada kerajaan-kerajaan tertentu, atas awan, atas angin ada kerajaan-kerajaan tertentu. Kita ni ada kerajaan setakat atas darat saja, atas laut tak ada dah, dalam tanah tak ada dah, udara lagi tak ada. Baik. Sekarang lihat begini, saya nak memperincikan kumpulan-kumpulan sebagai kategori raja jin.